Selamat datang ke Akademi Hari Aku. Dalam video sebelum ni, kita dah rumuskan perbezaan antara angka dan nombor. Kita juga dah kenal beberapa jenis angka. Jadi untuk video hari ini, kita akan kenal pula jenis-jenis nombor. Okey, untuk video hari ini, objektif kita ada 4. Pertama sekali untuk kenal apa itu nombor asli. Yang keduanya, kita nak kenal apa itu integer. Ketiganya, kita nak kenal apakah nombor nisbah dan bukan nisbah. Dan yang keempat, kita hendak kenal apakah nombor nyata. Nombor seperti yang kita belajar sebelum ni bermakna ukuran atau bilangan. Jadi tak pelik kalau asal-usul penggunaan nombor adalah untuk mengira. Jadi macam mana manusia mengira? Lebih-lebih lagi pada zaman dahulu, zaman di mana kita belum ada angka lagi. Jadi sebelum kewujudan angka, manusia mengira menggunakan alat seperti batu, kerakal, jari dan dahan. Sebagai contoh, kalau kita hendak mengira bilangan haiwan ternakan seperti lembu, setiap seekor lembu kita akan wakilkan dengan sebutir batu. Jadi kalau kita ada seekor lembu, kita akan wakilkan dengan sebutir batu. Kalau kita ada 2 lembu, kita akan wakilkan dengan 2 butir. Kalau kita ada 3, kita akan wakilkan dengan 3 butir. Dan seterusnya. Kemudian manusia mula mengira menggunakan tanda penghitungan yang berbentuk seakan-akan dahan pokok seperti ini. Kemudian tanda mula digantikan dengan simbol seperti yang kita ada sekarang. Contohnya angka Roman dan juga angka Hindu Arab. Okey, nombor-nombor yang kita ada ni 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ni yang kita gunakan untuk menghitung atau mengira, kita panggil sebagai nombor pembilang. Atau dalam bahasa Inggerisnya adalah counting number. Okey, nombor pembilang ini terdiri daripada nombor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ia bermula daripada nombor 1. Dan kemudian apabila manusia mula gunakan nombor bukan hanya untuk mengira tetapi untuk merujuk kepada sesuatu yang tak wujud, kita mula masukkan nombor kosong. Kita mula masukkan nombor kosong. Jadi nombor ni kita panggil sebagai nombor bulat ataupun whole number. Kedua-dua nombor pembilang dan nombor bulat ini juga kita boleh kategorikan sebagai nombor asli atau natural number. Okey, di sinilah bermulanya nombor asli atau kita panggil sebagai natural number. Jadi nombor asli ni adalah sama ada nombor pembilang atau nombor bulat, bergantung kepada penggunaan dan konteks. Kemudian apabila nombor digunakan untuk menyelesaikan lebih banyak masalah, manusia mula sedar yang nombor itu sendiri juga mempunyai masalah. Contohnya apabila kita hendak menyelesaikan masalah yang melibatkan arah, posisi atau hasil tolak satu nombor daripada satu nombor yang lebih kecil. Jadi nombor negatif mula diperkenalkan. Nombor negatif seperti ini mula diperkenalkan. Dan nombor ini kita panggil sebagai
integer. Dengan adanya nombor negatif, konsep nombor positif iaitu lawan bagi nombor negatif juga diperkenalkan. Jadi integer terbahagi kepada 3 nombor, iaitu pertama nombor negatif, nombor positif. Dan juga nombor kosong. Okey, nombor negatif kita boleh kenal daripada tanda tolak yang ada di hadapan angka yang kita gunakan. Banyaknya nombor, tapi dengan kesemua nombor ni pun kita masih belum dapat selesaikan pelbagai masalah yang kita ada. Sebagai contoh, masalah yang melibatkan pembahagian makanan dan tanah, masalah geometri dan ilmu falak. Jadi kita perlukan 2 lagi jenis nombor, iaitu nombor nisbah dan bukan nisbah. Nombor nisbah secara mudahnya ialah nombor yang boleh tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Contohnya 1/2, 1/3 dan lain-lain. Ini kita panggil sebagai nombor nisbah. Apa-apa nombor yang tidak boleh diletakkan dalam bentuk pecahan, kita akan panggil sebagai nombor bukan nisbah. Contohnya, contoh yang paling mudah adalah punca kuasa 2. Jadi daripada kesemua nombor yang kita ada ni, kita akan ada nombor yang kita panggil sebagai nombor nyata. Untuk menguasai matematik asas, kita cuma perlu tahu setakat nombor nyata. Kalau kita hendak memahami matematik yang pada aras lebih tinggi, kita perlu tahu nombor yang kita panggil sebagai nombor kompleks dan juga nombor hayalan. Contoh nombor kompleks adalah 3 tambah 2i. Kita akan belajar ni di kemudian hari di video yang akan datang. Contoh nombor hayalan pula adalah punca kuasa bagi nombor negatif. Okey, kita tak akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan kedua-dua nombor ni. Dalam video ni, kita akan belajar pada video-video yang akan datang. Okey, sampai di sini sahaja video hari ini. Kita akan lihat dengan lebih lanjut tentang jenis-jenis nombor yang disebutkan tadi pada video-video yang akan datang. Kalau suka video ni, boleh like dan subscribe. Kalau ada cadangan atau teguran, komen di bawah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.